Majlis Ugama Islam Brunei melalui Badan Tanmiahnya berusaha menjana pendapatan bagi pembangunan sosioekonomi di negara ini. Salah satu usahanya ialah pembinaan rumah 3 tingkat yang akan dibangunkan di atas tanah milik Baitul Mal di Kampung Pengkalan Gadong. Majlis peletakan batu asas disempurnakan oleh Datuk Paduka Awang Haji Abdul Mukhti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Agama Islam Brunei. Pembinaan di atas tapak berkeluasan 0.109 ekar ini dijangka memakan masa selama setahun. Juga hadir ahli-ahli Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Agama Islam Brunei dan pegawai-pegawai kanan Jabatan Majlis Agama Islam Brunei. Pembinaan rumah ini adalah salah satu daripada plan strategik pelaburan Badan Tanmiah yang juga bertepatan dengan misi Harta Majlis Agama Islam Brunei bagi maksud menjana pendapatan yang tetap dan menjurus kepada pembangunan sosioekonomi umat Islam di negara Brunei Darussalam. Seorang atlet wushu negara mengharumkan nama Brunei Darussalam selepas berjaya merangkul 2 pingat emas dan 1 pingat gangsa di kejohanan wushu antarabangsa Pars Cup ke-6 yang berlangsung di Republik Islam Iran. Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan mengutip pingat emas dalam acara Nando dan Nankuan, manakala pingat gangsa diraih dalam acara Nanggon. Kejohanan selama 3 hari bermula Sabtu lalu. Sebanyak 14 buah negara menyertai kejohanan tersebut antaranya Afghanistan, Singapura, Indonesia, India dan Bulgaria. Awang Muhammad Adi Salihin merupakan atlet tunggal negara yang menyertai kejohanan kali ini. Pencapaian atlet wushu negara ini boleh menjadi penyuntik semangat kepada atlet-atlet lain sekaligus mengangkat martabat sukan tanah air. Kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini terus menjadi keutamaan kerajaan. Bahan berita mengenainya menyusul selepas ini. Kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini terus menjadi keutamaan kerajaan agar sentiasa terpelihara dan berterusan untuk dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan masa akan datang. Ini termasuk menyediakan program membina keupayaan diri, perkhidmatan kesihatan, bekalan elektrik dan air, skim perumahan, rangkaian pengangkutan jalan raya serta kemudahan dan keperluan asas yang lain. Meningkatkan kesejahteraan awam antara salah satu fokus utama belanjawan negara pada tahun keuangan 2017-2018. Laporannya bersama Maziah Jini. Bagi mendukung keutamaan ini, penganjuran aktiviti-aktiviti di bawah program Bandarku Ceria yang diadakan setiap hari Minggu telah pun mendapat sambutan yang memberangsangkan. Selain menggalakkan orang ramai mengamalkan gaya hidup yang aktif dan sihat, program ini dihasrat dapat mengekalkan kesejahteraan serta menanamkan sikap bersatu padu. Memastikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti juga antara faktor keutamaan memelihara kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk. Ini termasuk peruntukan pembelian ubat-ubatan, perbekalan dan perkhidmatan perubatan, pembiayaan kos penghantaran dan rawatan pesakit keluar negara, dan perkhidmatan rawatan-rawatan pesakit di pusat-pusat rawatan khusus iaitu JPMC, Pusat Kanser Brunei dan Pusat Pemuliharaan Neuroscience dan Stroke Brunei. Dalam aspek kemudahan awam, peruntukan bagi kerja-kerja pemeliharaan aset, pemeliharaan kemudahan awam dan infrastruktur serta pelaksanaan kerja-kerja menaik taraf sistem bekalan tenaga elektrik di negara ini juga disediakan. Perumahan yang mampu dimiliki oleh rakyat yang berpendapatan rendah dan sederhana juga diambil kira. Beberapa projek pembinaan infrastruktur awam seperti jambatan dan jalan raya juga giat dilaksanakan.
sistem rangkaian pengangkutan jalan raya bersepadu dan lebih teratur juga tanda keprihatinan kerajaan bagi menampung peningkatan jumlah kenderaan dan meningkatkan tahap keselamatan pengguna jalan raya. Sebagai langkah bagi memelihara keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan rakyat serta penduduk negara, pengemas kinian beberapa kadar duti import dan eksais di bawah Perintah Duti Import Custom 2012 dan Perintah Duti Eksais 2012 juga dilaksanakan dan berkuat kuasa mulai 1 April 2017. Melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, pelbagai program dilaksanakan bagi meningkatkan keupayaan diri penerima-penerima bantuan kebajikan dan seterusnya mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian. Ini sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menambah pendapatan bagi kesejahteraan sosioekonomi mereka. Kerajaan juga telah mewujudkan pelbagai program bagi membina keupayaan diri, terutama bagi pencari-pencari kerja. Antaranya program keusahawanan belia, program khidmat bakti negara dan menggunakan pusat belia sebagai tempat mencari rezeki bagi belia-belia. Untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan awam itu, kami sebagai belia memanfaatkan apa yang telah disediakan oleh kerajaan. Apalagi masa ini kerajaan sudah banyak memberi berbagai inisiatif, terutama sekali Bandar Ceria itulah, dari segi kesihatan kepada individu-individu dan remaja-remaja masa kini, mungkin boleh menolong kerajaan untuk lebih produktif, seperti menonjolkan lebih kepada hal-hal yang volunteering, supaya itu dapat membagi khidmat kepada negara, membagi contribution yang sangat berharga. Saya sebagai belia menyokong akan idea yang telah diberi oleh pihak kerajaan. Bagi saya perkara ini perlu dilanjutkan lebih lagi, terutama pada golongan belia yang akan datang untuk menuju wawasan 2035. Semua peruntukan dan usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan ini semata-mata bagi memastikan rakyat dan penduduk negara ini terus menikmati kesejahteraan yang berterusan. Selaku rakyat dan penduduk yang bernaung di bumi bertuah ini, kita sewajarnya perlu mensyukuri dan menghargai nikmat yang ada dengan menanamkan keazaman untuk terus berbakti kepada negara tercinta agar perpaduan, keamanan dan keselamatan akan terus dinikmati oleh generasi akan datang. Mazia Jini untuk Berita RTV. Ladang Pertanian Haji Zainal Haji Safar di Ladang Pertanian Batumpu, Kampung Masin menarik minat rombongan program meningkatkan keupayaan ibu tunggal yang dikendalikan oleh Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah dan Afdal Training Consultant. Semasa lawatan ini, rombongan terdiri daripada 27 orang ibu tunggal diberikan taklimat dan berpeluang memetik sendiri sayur-sayuran tempatan seperti bagu dan ulam-ulaman. Kami amat bersyukur dan mudah-mudahan dengan adanya pendedahan seperti ini akan membuka mata-mata para ibu yang supayanya tidak kita ni punya idea atau tidak terhad pada sesuatu saja. Alhamdulillah, ia sangat membuka minda kata ni, membuka minda para kami yang ibu tunggalan inilah, supaya kami dapat bergerak dan tidak bergantung penuh pada gaji semata-mata ataupun bantuan-bantuan yang ada diberikan oleh pihak kerajaan. Memang bagus program ini, bagus sekali menolong ibu-ibu tunggal yang ada pekerjaan seperti saya kan, untuk pengetahuan kami luas daripada yang sebelumnya lah. Ladang seluas 10 ekar ini ditanami pelbagai jenis sayur-sayuran, ulam-ulaman, buah-buahan dan terdapat juga kolam ikan. Lawatan keusahawanan ini dihasratkan dapat memberi pendedahan kepada peserta program mengenai sektor perusahaan yang sedia ada di negara ini di samping memperkenalkan mereka kepada sektor perniagaan dan perusahaan.
Operasi uji cuba pemprosesan makanan di Pusat Inkubator Makanan Perusahaan Kecil IMPK Kilanas juga ditinjau oleh para peserta program meningkatkan keupayaan ibu tunggal. Melalui lawatan seumpama ini, ia dapat mendorong ibu-ibu tunggal untuk berjinak-jinak dalam perusahaan secara komersial. Inisiatif Yayasan Mengendalikan Program Meningkatkan Keupayaan Ibu Tunggal ini dapat memastikan ibu-ibu tunggal terbantu dalam bidang perusahaan walaupun secara kecil-kecilan. Program tersebut merupakan kesinambungan kepada kursus keusahawanan yang dikendalikan minggu lalu. Di samping itu ada juga di antaranya yang ingin mengetahui tentang proses-proses packaging dan labeling, dan ini mungkin merupakan salah satu daripada future project kepada ibu tunggal ini, supaya mereka lebih mengetahui macam mana mempackage barang-barang mereka supaya ia lebih atraktif ataupun lebih menarik dan menarik minat orang-orang pembelinya. Jadi usaha seperti ini adalah merupakan satu daripada inisiatif yayasan dalam meningkatkan upayaan mereka ataupun kompetensi mereka agar mereka lebih berusaha dan juga meningkatkan taraf sara hidup mereka sendiri, ya.